Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah grup kami akan mengambil bahagian yakin la yazul bila syak. Yang pertama, pengertian dakwah. Definisi ilmu dakwah berbeza-beza dan beragam dalam pandangan para penulis dan peneliti berdasarkan perbezaan mereka dalam menentukan pengertian dakwah dari segi dan perbezaan sudut pandangan mereka. Suka saya membawa sebahagian pandangan dakwah merupakan penyampaian dan penjelasan mengenai ajaran semata-mata. Ada pula orang yang memandangnya sebagai sebuah ilmu dan pengajaran dan menjauhkannya dari dimensi penerapan dan pelaksanaan serta sebagai teori lainnya. Seterusnya ialah pengertian kaedah fiqhiyah. Pengertian kawaid fiqhiyah rangkaian daripada dua perkataan, iaitu yang pertama kawaid dan fiqhiyah. Kawaid berasal daripada perkataan kaidah, menurut pengertian bahasa ialah asas atau dasar. Manakala perkataan fiqhiyah pula berasal daripada perkataan al-fiqh, membawa erti al-fahmu atau kefahaman. Untuk itu, perkataan kawaid fiqhiyah menurut pengertian bahasa ialah dasar-dasar pengertian dengan hukum. Yang seterusnya ialah pengertian yakin dan syak. Yang pertama, saya akan memberi maksud yakin. Yakin dari segi bahasa ini didasarkan pada 3 huruf asad, iaitu ya, qaf dan nun, dan tanda mengenai pengetahuan dan hilangnya keraguan. Dikatakan kepastian sesuatu perkara itu pasti jika jelas dan disahkan. Dari segi istilah pula, Al-Syarif Al-Jarjani mendefinisikannya sebagai kepercayaan sesuatu dengan kepercayaannya bahawa hanya itu dan yang mungkin sesuai dengan kenyataan, ia tidak akan pudar. Seterusnya, makna syak. Syak dari segi bahasa, antitesis kepastian dan kumpulan keraguannya. Ia dikatakan meragukan perkara tersebut dan meragukan jika ia ragu-ragu antara dua perkara, sama ada kedua-dua pihak meratakan atau melihat satu sama lain. Dari segi istilah pula, ini adalah kerataan pihak-pihak yang bertentangan kerana adanya dua emirat yang setara atau ketiadaan emirat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Yazid bin Muhammad Zainul Abidin. Nombor metrik 058273. Okey, hari ini saya ingin membentangkan dalil syarak yang berkaitan dengan kaedah fiqh, yakni keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dalil syarak. Kaedah fiqh ini mempunyai sandarannya dari nas-nas syarak daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Maksudnya, sesungguhnya zon, sangkaan tidak menandingi kebenaran walau sedikit pun. Surah Yunus ayat 36. Imam At-Tabari dalam tafsiran beliau ke atas ayat ini menyebutkan, sesungguhnya syak tidak memberi nilaian walau sedikit pun ke atas keyakinan, dan syak sedikit pun tidak menggantikan kedudukan keyakinan serta tidak memberi sebarang manfaat, kerana sesuatu itu berhajat kepada keyakinan. Rujuk Al-Jami' Al-Bayan Al-Tabari. Yang kedua, As-Sunnah. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Maksudnya, apabila salah seorang kamu mendapati ada sesuatu di dalam perutnya, lalu dia berasa muskil sama ada telah keluar sesuatu dari perut atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sehinggalah dia mendengar ada bunyi atau mendapati ada bau. Riwayat Muslim 362. Yang ketiga, Al-Ijma'. Berdasarkan kepada kaedah di atas, ia turut membawa kepada beberapa kaedah yang lain, seperti yang disebutkan oleh para ulama', iaitu kaedah Al-aslu baqa'un makana ala makana. Maksudnya, pada asasnya, sesuatu itu kekal mengikut keadaan asalnya. Sebagai contoh dalam menjelaskan kaedah di atas, sekiranya seorang yang hendak berpuasa itu makan pada penghujung malam, lalu dia merasa syak sama ada fajar telah terbit atau tidak, maka puasanya adalah sah kerana hukum asalnya adalah masih kekalnya malam. Rujuk Al-Ashbah wa Nazair Al-Suyuti.
Demikian juga kaedah al-yaqinu la yuzalu illa bil yaqin. Maksudnya, keyakinan tidak dihilangkan melainkan dengan satu keyakinan juga. Oleh itu, seseorang yang meyakini bahawa dirinya masih berada dalam keadaan taharah, kemudian timbul rasa ragu-ragu sama ada berlaku hadas atau tidak, maka kita katakan bahawa dia masih kekal berada dalam taharah, melainkan setelah dia meyakini berlakunya hadas yang membatalkan taharah. Seperti dia yakin yang dia telah kentut, sama ada dia mendapati ada bunyi atau berkentut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazri bin Muhammad Makhtar, pemegang nombor metrik bernombor 057931. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan hubungan kami dengan bahagian yang bertajuk hubung kait keyakinan dalam dakwah. Okey, seperti kita tahu bahawa dalam Islam atau dalam hidup kita ini terdapat pelbagai jenis syak ataupun ragu-ragu di mana adanya lebih-lebih lagi syak dalam solat maupun situasi lain yang menjadikan kita ragu-ragu dan tidak adanya keyakinan dalam diri kita. Jadi dalam aspek dakwah, dalam konteks dakwah, di mana kita tahu kita perlu jalankan aktiviti penyebaran tersebut, aktiviti penyampaian tersebut, dan keyakinanlah yang menjadi tunjang ataupun elemen utama dalam apa-apa sahaja situasi, tidak kira kita menyampaikan di manapun, demi untuk mendapatkan hasil ataupun manfaat daripada keyakinan yang kita berikan dalam penyampaian kita kepada pihak luar. Selain daripada itu, kita faham daripada situasi ini bahawa keyakinan perlu wujud dalam diri kita untuk memastikan penyebaran dakwah tersebut, penyebaran ajaran agama Islam tersebut menjadi dan dapat diterima oleh masyarakat luar. Kerana kita tidak akan mendapat hasil ataupun orang luar tidak akan terpengaruh dengan penyampaian kita kerana wujudnya keraguan dalam diri kita dalam menyampaikan aktiviti penyebaran tersebut. Jadi dalam situasi sebegini kita perlu memastikan setiap halangan maupun apa-apa saja yang mempengaruhi pemikiran kita yang menyebabkan kita ragu-ragu, kita perlu elakkan dan timbulkan keyakinan kita dengan mengubah cara pemikiran bahawa kita buat perkara ini hanya kerana Allah dan ingin menyebarkan apa yang benar. Jadi atas dasar inilah yang menjadi punca kepada timbulnya keyakinan dalam diri kita sebagai umat Islam sendiri yang pasti tidak akan dapat lagi ditenggelamkan oleh sifat ragu-ragu. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Ishraf bin Abdullah Sani, nombor metrik 058743. Pada hari ini saya akan simpulkan tajuk saya, iaitu keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Kesimpulannya ialah setiap perkara sama ada dalam urusan dunia ataupun akhirat, seseorang itu hendaklah berpegang teguh dengan hukum asal yang diyakini dan menghilangkan syak yang mengganggu fikiran kita. Kaedah ini hakikatnya menjelaskan bahawa menjadi satu tuntutan kepada setiap individu Muslim untuk meninggalkan segala keraguan dan syak dalam kehidupan kepada keyakinan yang menenangkan. Ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Na'ma yuribuka ila ma la yuribuka, fa inna sidqa tuma'ninah wa inna kaziba ri'bah." Maksudnya,
tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan pembohongan itu suatu yang meragukan. Riwayat At-Tirmizi, iaitu hadis pada 2518. Okay, apa yang kita dapat pada sini ialah hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu di antara kaedah baik dalam ilmu usul maupun ilmu fiqh ataupun usul fiqh. Hadis ini mengajar kepada kita tentang sifat yang sangat terpuji di dalam agama kita, iaitu agama Islam yang dikenal dengan sifat wara' yang merupakan bahagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.